Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul lagi. Insya-Allah hari ini nyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Kita bersoalah lagi masih, dan kita kali terakhir kita bincangkan kita dalam tajuk berkenaan dengan bab berkenaan dengan apa, ambil amalan apa yang kita mampu, dan sebenarnya paling sukai amalan Allah Taala adalah apa yang berterusan sekalipun sedikit. So itu sebenarnya dikaitkan dengan tajuk solat malam, sebab kerana apa, kerana tajuk dalam solat malam inilah timbulnya perbuatan ataupun amalan yang kadang-kadang tidak bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Memang niat kita mungkin baik, tapi namun begitu tak kena dengan apa yang Nabi ajarkan. Okay, benda ni macam kita sebut itulah, mana berkenaan dengan apa bagi Nabi SAW dahulu, yang hadis pertama itu daripada Aisyah Anha, bila para sahabat ikut Nabi solat, dan Nabi solat panjang. Dia takkan solat pendek-pendek. Jadi bila solat malam, baginda SAW bila para sahabat datang, baginda akan cuba untuk dan bagi mereka ikut. Kena bimbang benda berkenaan akan menjadi perbuatan sementara sahaja. Sebab tu dah ujung tu Nabi kata, ya ayuhan nas alaikum bil amal wa tutiqun. Wahai manusia sekalian, dapatkanlah kalian daripada amal-amal apa kalian termampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah Taala takkan jemu maka kamu sendiri jemu. Wa inna abal amal ilallah madu wima. Dan sebenarnya amalan pada disukai Allah Taala adalah apa yang diteruskan, disentiasakan alaihi wa in qalla sekalipun sedikit. Wa kana ali Muhammadin idza amilu amalan athbatuhu. Dan bila dahulunya keluarga Rasulullah SAW, keluarga Muhammad, bila mereka buat satu amalan, mereka akan tetapkan ia sampai mati, mereka akan tinggalkan. Begitu Al-Qamah pun sama jugalah. Bila tanya pada Aisyah Anha kenaan dengan macam mana kadang amalan Rasulullah SAW, adakah ditentukan hari tertentu untuk amalan, maka berkata Aisyah Anha tidak. Okey, sebenarnya amalan baginda adalah di matan ini berterusan, tak pernah berhenti. Mana yang baginda buat, baginda akan buat berterusan, tak ada musim-musim. Dan siapakah yang mampu apa yang dahulu Rasulullah SAW mampu. Kemudian masuk pada hadis Anas, yang mana Nabi masuk masjid, kemudian Nabi nampak ada tali direntangkan di antara dua tiang. Lalu Nabi kata, apa ni? Dia kata ini untuk Zainab. Dia solat bila dia rasa letih atau rasa penat, maka dia malas, dia akan pegang tali tersebut. Maka Nabi kata, bukakan ia. Nabi kata, yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah solat seorang kamu ketika cegas dia. Fa idza kasala atau fa idza kasila atau fatara qa'ada. Bila seorang tu rasa letih, rasa malas ataupun rasa letih, maka duduk. Falyaqud. Atau diletakkan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang Haula binti Tuwait dilintas dengan Aisyah Anha, ketika itu Nabi ada sebelah Aisyah Anha. Lalu Haula ni, Aisyah kata ini Haula binti Tuwait. Mereka dakwa bahawa dia tak tidur malam. Maka Nabi kata la tanamul lail. Nabi kata tak tidur malam. Itu Nabi terkejutlah. Kemudian Nabi kata khudhu min amal ma tutiqun. Ambil daripada amalan apa kalian terdaya. Fa Allah la yasamullah hatta tasamu. Allah tak akan jemu maka kamu yang akan jemu. Okey. Sampai itu kita baca itu. Ini kita sambung lagi. Okey, dia kata bab sambungan dia. Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, idza na'asa ahadukum fi salati, bila mengantuk. Okey, na'asa mengantuk. Ataupun mengantuklah. Okey. Na'asa ahadukum fi salati, dalam solat. Falyarqud, maka hendaklah dia tidur, dia baring. Jangan
diteruskan solat. Hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilang daripadanya tidur. Rasa nak tidur tu hilang daripada diri dia. Fa inna ahadakum, kerana semua seorang kamu, idza salla, apabila dia solat, wa huwa na'isun, dalam keadaan dia mengantuk. Ya. La'allahu yadhhabu, barangkali dia mula yastaghfiru, untuk meminta keampunan. Tapi lalu fayasubbu nafsahu, dia maki diri sendiri. Barangkali seorang tu pergi untuk minta ampun, tapi dia maki diri sendiri dalam solat tersebut. Kebimbangan, sebab ini berlaku bila seorang tu tidak sedar diri ketika mana dalam keadaan solat. Solat ni mesti dalam keadaan sedar diri, bukan dalam keadaan tak sedar diri. Dan tidak layak untuk seorang tu solat sedemikianlah. Sebab tu Nabi suruh, antara perkara yang dilarang untuk ketika nak solat adalah macam kelaparan, lapar, ataupun dia seorang tu dia ataupun seorang tu dia terganggu tak? Terganggu Ustaz. Terganggu. Ya. Anda try ni. Dia buat hijab okey. Mana kalau anda kata begini, maksudnya kalau anda kata orang tu mengantuk kan, dia tak tidur dan diteruskan solat dia, bimbang, dia tidak tahu dia cakap apa. Okey. Sebab kita sebut kan ada kerana lapar, mengantuk, rasa nak buang air. Semua perkara tersebut ada yang mengganggu kekhusyukan dan ada yang tak ingat langsung. Macam inilah kes orang solat tak ingat langsung. Dan dia berpadanan dengan arahan Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang datang berkenaan dengan tajuk solat yang keadaan mabuk. 43 kot, kalau tak silap. Surah An-Nisa. Okay. Kalau tak silap saya, ayat 43. Kita tengok balik. Macam ni Kalau tak silap dalam ya, sekarang ni kat sini dah ada ni, apa nama? Ada renovation. 43 betul, 43. Surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, janganlah kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk, sampailah kamu tahu apa kamu katakan. Mana selagi tak tahu cakap apa. Mana orang tu solat tak tahu dia cakap apa. Dia cakap, dia baca solat tadi, dia tak sedar apa dia cakap, maka dilarang dia solat sehingga dia tahu dia cakap apa. Ini datang dalam surah An-Nisa 43. An-Nisa 43. So sama kedudukan macam inilah yang Nabi larang untuk seorang tu solat dalam keadaan mengantuk. Dalam keadaan mengantuk, sebab orang yang solat dalam keadaan mengantuk ni dia akan tidak sedarkan diri, lalu macam disebutkan mungkin dia sepatutnya nak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba dia pergi maki diri sendiri, dicela diri sendiri. Itu kebarangkalian yang boleh berlaku. Sebab tu kita kata dalam konteks ni, perkara yang boleh merosakkan ibadat, maka ada kebarangkalian tu, maka disuruh kita hentikan. Maka sampai sedar diri. Kalau kita boleh sedarkan diri dengan ambil air ke, simbah muka ke, kita hilang rasa mengantuk, kan, atau ambil buah masam ke, hisap ke, sampai kita rasa hilang mengantuk, boleh kita buat. Tapi kalau dia dah buat pun tak jadi apa, dan tidur dulu. Hatta benar kalau kita solat fardu pun sama. Kita tak boleh nak kata orang tersebut mesti sekian. Kita bila suruh kita bangun, cuba bangun, basahkan muka dengan air, cuba juga. Kalau tak, tidur. So ketika waktu berkenaan, kebimbangan kita adalah masalah tadi. Orang tersebut akan maki diri sendiri, bukannya dia minta ampun. Demikian juga daripada Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza qama ahadukum, bila bangkit seorang kamu, minal laili, pada waktu malam. Minal laili, pada waktu malam. Ya. Lalu dia kata fasta'jamal Qur'an ala lisani. Fasta'jama. Ista'jama ni lam yantabi bihi lisanuhu li ghalati illa bil. Mana ista'jama jadi ajam. Asal maksud dia ajam ni maksud dia orang Arab tahulah sebut apa benda kan, lafaz-lafaz,
Tapi bila orang tersebut dia punya lafaz mulut dia tak boleh nak bertutur dengan Al-Quran. Maksud dia istajamah ni, maksud dia disebut adalah lam yanṭaliq bihi lisanuhu, tidak bertutur, tidak bergerak dengan Quran tu lidahnya, kerana li ghalabatin nu'as, kerana apa? Bersangatan akan mengantuk. Jadi dia punya lidah tak dapat nak bertutur dengan betul, atau jadi ajam. Sepatut huruf sebut bunyi Arab jadi bunyi bukan Arab. Jadi kalau sekiranya dia kata dia bangkit malam seorang kamu, bangkit atau bangun seorang kamu pada waktu malam, lalu menjadi ajam, menjadi tak boleh bertutur Quran di atas lidah dia. Falam yadri ma yaqulu, lalu dia tak tahu apa yang dikatakan. Dia tahu apa dikatakan. Surah apa pun tak tahu apa dia baca. Falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Hendaklah dia berbaring. Ini semua adalah dalil yang menunjukkan kepada saranan terhadap orang yang mengantuk ketika qiyam tengah malam, agar tidur dahulu dan kemudian sambung balik kalau dia sedar. Bukannya dia teruskan juga atas alasan kerana nakkan pahala. Pahala tak diperolehi dengan paksaan yang sedemikian. Pun di sisi setengah orang dia kata kalau orang tu melawan nafsu kan bagus. Dia melawan nafsu tadi bukan ikut akal kita. So apa benda Nabi tak benarkan dekat sini, maksudnya kalau buat juga, lawan juga dan baca Quran dalam keadaan tak sedar diri, maka kita telah melanggar larangan Nabi SAW. Melanggar larangan Nabi SAW. So basically berdosa lah, berdosa. Walaupun mungkin ada orang kata macam mana boleh kita buat ibadat tapi berdosa. Jawapan dia adalah pasal kita tak ikut Muhammad SAW. Allah takkan hukum kita kerana solat. Allah tak akan hukum kita kerana tidak mematuhi perintah baginda SAW. Kerana tak ikut perintah Nabi lah, kita dijadikan sedemikian. Bukannya sebab kerana baca Quran itu sendiri. Baik. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada tak ada, kita sambung insya-Allah. Oh ada. Dan chat tak ada ustaz. Okey. Tak ada Okey. Bab yang berikutnya. Okey, bisa. Okey. Mi'ah wa tis'ah, 109. Okay, tapi jadi yang kita akan mulakan ni, dia akan berkaitan dengan abwabu fadail Quran wa ma ta'allaqu biha. Bab-bab kelebihan Al-Quran, ayat Quran tertentu, surah Quran yang tertentu, wa ma ta'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengannya. Bab kelebihan Al-Quran, kelebihan Al-Quran dan apa berkaitan dengannya. So 109, babul amri, bab al-amru bi ta'ahudil Qur'ani. Bab al-amru bi ta'ahudil Qur'ani wa dhammi man farata hatta nasiya. Baik. Salasmi'ah sab'ah, salasah wa salasmi'ah. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mathalu sahibil Qur'ani kama sahibil ibil muallaqati, kama sahibi al-ibili al-muallaqati, in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu wa idza lam yakun bihi nasiyahu.
300 sab'ah arba'un sab'in 300 wa an Abdullah ibn Mas'ud anhu Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sama li ahadihim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya istadkuru al-Qur'ana fahuwa ashaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'imi bi'ulukiha minan na'ami bi'uquliha fahuwa ashaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'ami bi'uquliha wa fi riwayatin qala Abdullah bin Mas'ud ta'ahadu hadhihi al-masahifa wa rubbama qala al-Qur'an falahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'ami min uqulihi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita ya. Okay. Bal huwa nusiya wa 375 wa an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'ana walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibili fi uquliha Baik. Ni abwab daripada bab kelebihan Quran. Abwabu fadail Qur'ani wa ma yata'allaqu biha, bab kelebihan Al-Quran dan apa berkaitan dengannya. Kalau kita sebutkan solat malam, ini antara galakan yang patut kita tahu berkaitan dengan tajuk kelebihan Al-Quran. Baik, mi'ah wa tis'ah wa mi'ah 109. Bab al-amru bi ta'ahudil Quran. Babul amri bi ta'ahudil Quran, bab perintah agar berterusan atau menjaga Al-Quran, sentiasa menjaga Al-Quran atau sentiasa merujuk semula pada Quran, semasa mengulang akan Al-Quran. Wadhammi dan mencela man farata hatta nasya, dan mencela sesiapa yang farata cuai hatta nasya sehinggalah dia terlupa. Dia ada Quran tapi dia tinggalkan membaca Al-Quran sampai dilupa Al-Quran. Okey, awan Ibn Umar tasmiah salah satu sabiin 373 Iaitu 73 bab iaitu 73. Okey. Ani bin Umar bin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baginda bersabda qala
baginda bersabda. Qala baginda bersabda, innama masalu sahibul Qur'ani, innama masalu sahibul Qur'ani, hanyalah perumpamaan sahibul Quran ni hanyalah orang yang memiliki Quran. Maksud sahibul Quran ni gelaran diberi kepada orang yang mengingati Al-Quran, orang yang mengingati Al-Quran, ataupun orang yang sentiasa berteman Quran. Sebab balik pada asal gelaran orang yang menghafal Quran ni hanya diperolehi pada orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Zaman Nabi dahulu sebut qurra Al-Quran tu sebab mereka adalah orang yang sentiasa baca Quran pagi dan petang. Itu pembacaan Quran berterusan tu kita kan menemani Quran jugalah. Pasal sahabat boleh maksud dengan menemani. Tapi sahabat kat sini bukan maksud dia adalah pemiliki, orang yang memiliki. Mana telah menghafal Al-Quran lah. Gelaran diberikan kepada orang yang telah menghafal Quran, dikatakan sahibul Quran, sahibul Quran. Dia kata perumpamaan orang memiliki Al-Quran hanyalah kama sali sahibil ibil mu'allaqati, ibil mu'allaqati, seumpama keadaan ataupun sama seperti orang yang memiliki unta al-mu'allaqati yang terikat. Al-laqah maksud ikat al-laqah. Okey, yang terikat. Mu'aqqalati, bukan mu'allaqati, mu'aqqal, terikat. Mu'aqqalati, mu'aqqal, mu'aqqal. Okey. Mu'aqqal ni maksud mu'aqqal, ain mu'aqqalah ai masdudah bil iqal, yang diikat dengan tali unta, tali ikat. Wa hablul ladhi yushaddu bihi dhira'il al-ba'ir. Itu kaki tali yang diikat dengannya bahagian kaki unta. Bahagian kaki sebelah kaki dia. Okey. Dia kata sungguh perumpamaan orang memiliki Al-Quran ni seperti pemilik unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika dia berterusan ahada 'alaiha, maksudnya dia menjaga. Kejap-kejap tengok. Ahada ni berterusan memegang. Okey. Berterusan memegang, berterusan menjaga. In ahada, kalau dia menjaganya berterusan ke atasnya, amsakaha, dia akan menahan akan unta tersebut. Wa in atlaqaha zahabat. Kalau dilepaskan unta tu, maka unta tu akan pergi. Wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu. Dan bila bangkit atau bangun orang yang menghafal Quran, sahibul Quran, orang yang memiliki Al-Quran ni, dia bangun lalu dia membaca Quran tu pada waktu malam dan juga waktu siang. Dzakarahu, dia pasti ingat Quran. Wa idza lam yakum bihi, bila dia tidak bangun dengan Quran tersebut, nasiyahu, dia pasti lupakan ia. Ini sebenarnya antara teknik yang Nabi SAW ajarkan dalam masalah siapa-siapa hafal Quran. Maksud dia siapa-siapa hafal Quran, kalau dia nak Quran tersebut kekal bersama dengan dia, dia kena pastikan diri dia dengan Quran tadi sentiasa ada. Contoh macam malam ke, siang ke, dia sentiasa ada panggil hizib atau bacaan ulangan yang dia akan buat. Ini bahkan ini sebenarnya kadang-kadang mungkin banyak orang kata saya hafal Quran tapi lupa. Mungkin anda tidak buat lagi apa yang Nabi SAW suruh, iaitu orang tersebut kena baca Quran tu malam dan siang. Dia pasti akan ingat, sentiasa jaga, maka dia akan sentiasa ingat. Dan kalau dia tak jaga, dia tak jaga, tak bangkit solat malam dengan Al-Quran, nescaya dia akan lupakan Al-Quran tersebut. Ini keadaan yang kita tahu. Kat sini ada formula. Siapa-siapa yang rasakan nak menghafal Quran, dia mesti pastikan dia ada waktu pada waktu malam untuk dia qiyam dengan Quran berkenaan. Kalau anda kata dia hanya hafal saja, kemudian dia ingat Quran itu akan berkekal bersama dia, dia salah. Ini salah faham. Sebab sebenarnya keadaan bersama dengan Al-Quran sebenarnya itulah yang kita kata memberikan kepada kita kekuatan untuk menghafal Quran.
Banyak orang mengadu hafal Quran tapi lupa. Tapi kita lupa sebenarnya masa kita dengan hiburan sangat banyak kan. Permainan di rumah. So sebab itulah kita lupa. Sebab tu kita lupa. Sebab tu Nabi kata kalau dia baca Quran tu pada malam atau siang dia akan ingat. Kalau dia tidak bangkit atau bangun dengan solat Quran tu dia akan lupa. Dia akan lupa Quran berkenaan. Ini Nabi sendiri berikan solution. So siapa yang rasa diri tu macam belajar Al-Quran tapi tak kuat, asyik hilang, maka anda kena cek balik. Sebenarnya bukan salah masalah bacaan tersebut. Anda yang tak baca dengan betul. Anda tak ikut dengan betul sebenarnya. Tak ikut bacaan dengan betul lalu sampaikan anda terlupa. Quran berkenaan. Dia bukan sebab Allah tak bantu anda, tapi anda yang tinggalkan Quran tu sampai dilupakan. Bukan sebab kerana lain bukan sebab itu. Okey. Baik, ini Nabi sebut wa an Abdullah daripada Abdullah bin Mas'ud anhu. Daripada Abdullah yakni Ibn Mas'ud anhu. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadihim, seburuk-buruk apa yang bagi seseorang mereka. Seburuk-buruk apa yang bagi seorang mereka, ayyakula boleh berkata, nasi tu ayat kaita wa kaita, aku terlupa ayat sekian, ayat ini aku terlupa. Kemudian apa Nabi jawab, bal huwa nusia, bahkan dia dilupakan. Kemudian Nabi kata, istadkurul Qur'ana, cubalah untuk mengingati Al-Quran. Falahuwa, kerana sesungguhnya Al-Quran tu falahuwa asyaddu tafassiyan. Benar-benar Al-Quran ni lebih dahsyat akan lari. Tafassi ni tafassiyan tak bawah. Isi ada. Lari. Tafassiyan. Terlepas dahsyat lebih kuat terlepas. Benar-benar ia lebih dahsyat atau lebih kuat terlepas min sudurir rijal, daripada dada orang-orang lelaki tentu yang diberikan Al-Quran lah. Minan na'ami bi'uquliha, berbanding seekor unta dengan ikatannya. Al-Quran lagi dahsyat dia punya pelepasan berbanding dengan yang lain. Okey, baik. Jadi itu dia punya itu dia kata lebih dahsyat dia punya lari atau perbuatan ingin lari berbanding dengan unta yang pada talinya. Unta pada talinya pun melupa nak lari lepas. Tapi kita kata yang ini lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Jadi dia kata bisa. Okey, bisa yang kita dalam ayat sebut. Maksudnya seburuk. Ini untuk celaan. Lawan dia macam nikmat. Sebaik-baik, kata sikit jahat dia akan berikan macam tu. Okey. Dikatakan sebagai nikmat dan bi'sa. Dan nikmat dan bi'sa ni adalah fi'il madhi yang jamid, yang tak berubah. Rupa macam tu lah. Tak ada bi'su, tak ada tasrif kan? Tidak ada tasrif. Jadi dia kata maksud dia sebut buruk ia itu yang dicela dengannya seorang Lizam. Okey. Sama hiya bi'sa allati lizam. Ukhtu nikmah. Dia sama dengan nikmah. Kalau kita kata sebaik-baik, kita kata nikmah. Kita kata sungguh dia kata untuk maksudnya untuk celaan bagi bi'sa. Untuk baik panggil nikmah. Dan dua-dua ni maksudnya dia adalah fi'il yang tidak ada tasrif ataupun didomirkan. Okey. So dia kata tujuan dia adalah untuk Nabi nak katakan bahawa seburuk-buruk seburuk apa yang bagi seorang kamu, bahawa dia mengatakan aku lupa Al-Quran,
aku lupa ayat sekian. Gitu. Bahkan sebenarnya dia dilupakan. Kemudian Nabi kata istagfirullah, cubalah kalian ingati Allah. Fala huwa asyaddu tafassiyan, benar-benar ia Quran tu lebih dahsyat akan melepaskan diri min sudur rijal, daripada dada-dada orang lelaki ini menghafalnya, minan na'mi bi uquliha, berbanding seekor unta dengan tali dia. Itu imbang imbangan bayangan bagi keadaan lari unta tadi. Kita kata dalam diri manusia pun ada, tapi yang sebenarnya yang mana Allah Ta'ala turunkan kita panggil kita lupa Quran tadi sebenarnya kerana Allah Ta'ala yang nak kita lupa, bukan sebab kerana kita lupa sendiri. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita mengingat dia. Macam tadi walaupun yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir, kami telah mudahkan Quran untuk ingatan. Soalan dia, ada tak orang yang nak mengingat? Ada tak orang yang nak mengingat? Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Maknanya kita tak bolehlah nak tercakap, oh saya lupa ayat tu lah, dah lupa ayat ni lah. Maksudnya kita kena guna ayat elok sikit lah. Jangan pakai lagi ayat tersebut. Okey, terima kasih Ustaz. Pasal benda ni ada antara adab. Adab kita dengan Al-Quran. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama. Okey, kenapa kita kata benda ni tak boleh cakap Dia kata kerana apa? Kerana para ulama bercanggah pendapat mengenai bila dicela kan sebut buruk. So kenapa kita tak boleh kata saya lupa? Okay. Dia kata kerana apa? Kerana dia kata manusia dia hanyalah dilupakan. Dalam ayat berikutnya, hadis berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala, bagi dia bersabda, qala Abdullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'ahadu hadzal masahifa, jaga-jagalah, berpeganglah kalian, sentiasalah kalian merujuk balik, sentiasa menjaga akan masa-masa ni, hadzal masahifa. Wa rubbama qala, dan barangkali dia kata Al-Quran. Jagalah Quran ini, ataupun jagalah masa-masa ini. Falahu asyaddu tafassiyan, benar-benar ia lebih dahsyat melompat ataupun cuba lari min sudur rijal, daripada hati orang lelaki ini, daripada dada orang lelaki, minan na'ami min uqulihi, berbanding unta dari cuba lari daripada tali dia. Qala, dia kata lagi, kata Abdullah Mas'ud, wa qala Rasulullah, kata Rasulullah, la yakul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita, yang kalian katakan bahawa aku telah lupa ayat sekian-sekian. Okay? Yang kata aku lupa, bahkan kata bal huwa nusia, bahkan dia dilupakan. Okay. So jadi kat sini yang kita kata kenapa lafaz tak dipakai. Dia kata dia kata ini dia kata kerana Rasulullah SAW telah dinisbahkan dia tidak ada kata nusia dilupakan. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la ayat 6 dan 7. Tapi Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Quran diturunkan Nabi, dan Nabi takkan lupa. Sebab Nabi SAW hafalan ni bukan macam hafalan kita. Kita punya hafalan kena buat reversi, kena ulang balik. Nabi sekali dengar terus ingat. Dia takkan lupa. Macam Allah sebut dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan baca pada engkau, maka kau takkan lupa sila apa yang dikenaki oleh Allah. Allah Ta'ala mahukan kamu akan lupa. Okey. Yang dalam hadis Nabi yang salah, Nabi kata apa? Dia kata inna ma'ana bashar. Aku ni hanyalah manusia. Okey. Mithlukum seorang kalian. Ansa kama tansau. Aku lupa macam kalian lupa. Aku lupa macam kalian lupa. Okey. Fa idza nasitu fadhakkiruni. Bila aku terlupa, ingatkanlah aku. Jadi masa kita faham Nabi sendiri yang kata sedemikian. Okay. Jadi ada yang para ulama mengatakan ni percelaan ni terhadap orang yang lupa Quran ni, dia khas pada zaman Nabi SAW. Okay. Kerana apa? Kerana apa? Ia termasuk daripada bentuk pemansuhan, dilupakan satu ayat. Macam bila Allah Ta'ala lupakan Nabi, maka tak diminta tajuk dah. Okey. Dia tu boleh seorang tu
panggil apa, dilupakan Quran tu oleh Allah SWT sendiri. Okey, dia kata di sini dia pasal dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Macam tak nanti kata ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Apa-apa yang kami terlupa daripada sebarang ayat, ya, kami lupakan mana apa kami masukkan sebarang ayat. Aw nunsiha, atau kami lupakan akan ayat tersebut. Nak tiba khairin minha, kami datangkan lebih baik daripada aw mithliha, atau apa yang seumpamanya. Itu yang kita kata apa? Berkenaan makna masuk tu memang Allah Ta'ala ijtihadkan. Okey. Tapi nunsiha tu daripada perkataan ansa yunsi. Bukan daripada perkataan nasiha. Dia kata ansa yunsi, orang yang dia dilupakan Quran tu sebenarnya Allah lupakan, bukan dia lupa sendiri. Okey. Walaupun kita faham dari segi masalah tadi, bila seorang tu kata diri dia terlupa tu, kita kata Nabi kata jangan cakap macam tu. Tapi dilupakan dia Al-Quran. Al-Quran dilupakan daripada dia. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata wa an Abu radhiyallahu anhu, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW. Nabi SAW qala, baginda bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an. Jagalah kalian, sentiasalah kalian menjaga akan Quran ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang Muhammad di tangannya. Lahu asyaddu tafallutan, benar-benar Quran ini lebih dahsyat atau lebih teruk kan pelepasan diri minal ibili fi uquliha, berbanding unta pada tempat ikatannya. Ini memang kita kata pelepasan Quran ni kena selalu diulang barulah tak lupa. Sebenarnya kalau ikut konsep banyak kali ulang, itu memang dijawab oleh Imam Bukhari sendiri. Orang tu, makan, dia kata tadi, dia kata apa? Maksudnya dia lebih cepat dilupakan pada yang lain. Mana Al-Quran ni memang mudah kita lupa. Dilupakan kita Al-Quran. Allah Ta'ala jadikan lupa. So kalau anda kata kita ingat pun, Allah bagi kita ingat. Kadang-kadang benda ni bagus untuk kita sedar bahawa sebenarnya lupa atau ingat manusia itu pada Quran, pada kitab Allah Ta'ala, itu ada daripada anugerah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala anugerahkan dia untuk boleh diingat. Bukan sebab dia cerdik. Kadang-kadang dia kata sebab cerdik lah dia ingat, tak. Bukan kecerdikan itu punca dia ingat. Bahkan punca dia ingat itu adalah bahawa Allah Ta'ala jadikan dia ingat. Jadi kalau manusia berfikir macam tu, tak ada siapa rasa bangga atau belagak berkenaan dengan hafalan dia kuat. Ini satu sudut tazkiyah. Penyucian jiwa, seorang manusia itu boleh rasa bahawa Quran yang dia ingat tu Allah yang berikan dia ingat. Kalau dia lupa pun Allah yang lupakan dia. Jadikan dia lupa. Semua itu adalah di antara cara kita panggil apa, untuk supaya seorang tu rasa tawaduk lah. Tawaduk. Di samping kita faham bahawa bila Allah Ta'ala nak jaga, pasal Quran ni dijaga oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan adzikr, dan kamilah untuk adzikr itu Quran itu sebagai penjaga. So tak ada lain sebab tu kita kata kalau Allah Ta'ala jaga dengan wujudkan manusia yang menghafal Quran, maka kita jagalah. Bukan maksudnya kita ni dah, kalau kita tak ada, Quran akan dilupakan. Tak ada. Allah Ta'ala akan wujudkan siapa yang menjaga Al-Quran. So, Al-Quran ni bukan bergantung dengan kita. Untuk sebarang faedah penjagaan tu bukan untuk kembali kepada kita. Baik. Okey, ada soalan? Ada Okey, tak ada. Seterusnya, masih bab kelebihan-kelebihan Al-Quran. Mi'ah wa asyarah, bab tahsinus sauti bi qiraati wa tarji'i fiha. Bab tahsinul qiraati atau tahsinul qiraati, tahsin sauti bil qiraati, tahsinus sauti bil qiraati wa tarji'u fiha. Tahsinul sauti bil qiraati wa tarji'u fiha.
Salasmi'ah Sita wa sab'in. Sita wa sab'in wa salasmi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah SAW. Annahu sami'a Rasulullah SAW. Yaqulu ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasuna sautuhu li nabiyyin hasuna sautu yataghanna fil qur'ani bil qur'ani yajharu bihi yataghanna bil qur'ani yajharu bihi yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Hasanis sauti. Li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'an yajharu bihi. Wa fi riwayatin ka'idni makana ma adina. Ka'idni makana ma adina. Salasmi'ah sab'un salasmi'ah. An Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, "Law ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-barihata." Law ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-barihata laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Samania wa sab'in wa salasmi'ah. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Qala qara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi fi masirin lahu surat al-fathi ala rahilatihi wa raja'a fi qira'atihi qala Muawiyah law anni akhafu an yajtami'a alayya an-nasu lahakaitu lakum qira'atahu law anni akhafu laula anni akhafu an yajtami'a alayya an-nasu lahakaitu lakum qira'atahu Tis'ah wa thamanin wa satumi'ah. Tis'ah wa thamanin. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani qala qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatih fi masir lahu fi surat al-Fatih ala rahilati faraja'a fi qira'atihi wa qala Muawiyah laula anni akhafu an yajtami'a alayya an-nasu lahakaitu lakum qira'atahu. 379 wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Minta maaf sikit, internet tak apa elok sangat. Kadang dia macam stuck. Okey. Bab ni Asyarah 110, bab tahsinus sauti bil qiraati. Bab tahsinus sauti bil qiraati. Bab pengelokkan as-sauti suara bil qiraati dengan pembacaan atau dalam pembacaan. Bab mengelokkan suara dalam pembacaan. Wa tarji'u atau wa tarji'i fiha. Tarji' ni enggak. Okay.
Untuk menyaringkan, jap. Menyaringkan. Sekejap, يرجع فيها رجع okey, dia kata farja okey, raja'a ni dia kata tadbidu saut fil halqi wa qila tuqaribu durubil harakati fi saut. Dia mengalun-alunkan, mengalun-alunkan. Maksudnya dia tak ada baca statik. Dia tak statik. Macam kalau dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu dia raja'a dia panggil. Maksudnya orang tu mengulang-ulangkan, menggerak-gerakkan, ulang-ulangkan suara dalam halqum. Gitu. Bila orang tu ulangkan, dia panggil raja'a, tarji'. Raja'a wa tarji' fiha. Dia kata tarji' ni tardidu saut fil halq. Wa qila tuqaribu durubul harakati fi saut. Dia menyamai dengan bentuk harakat pada suara. Macam orang kata illa ayyasha Allah, illa ayyasha Allah atau illa ayyasha Allah. Tu goyang tu dia itu panggil tarji'. Tarji'. Menggoyang-goyangkan akan suara tersebut dalam halqum. Okey, maksud dia ini akan kait dengan tajuk berikutnya nanti berkenaan dengan menyaring mensedapkan bacaan atau bernyanyi dengan Al-Quran, berlagu dengan Al-Quran. Tapi ingat yang kita sebut ni bukannya taranum. Banyak orang kadang salah faham, ingatkan apa kita bincangkan ni adalah taranum. Taranum lain taranum ni benda yang datang baru. Dia zaman dulu tak diketahui. Bahkan taranum ni macam kita tengok nama kan ada Hijaz, Bayati, Siqah dan sebagainya kan. Semua tu sebenarnya adalah nama bersempena dengan bandar-bandar di Parsi. So ada ahli muzik ni, dia cuba bawakan Quran tu ikut lenggok kepada nyanyian wanita-wanita atau lagu-lagu yang terkenal pada zaman berkenaan. Itu yang kes taranum sebenarnya. Orang kita suka bertaranum tu kan. Taranum tu sebenarnya sudut itu. Mungkin ada orang kata tak apalah kalau ambil daripada lagu perempuan pun dah jadi sedap. Itu bukan tajuk dia. Tajuk dia adalah kerana benda tu tak ada kaitan dengan agama Islam. Bahkan sebab tu bila kita belajar dan kita ulum Quran, tajuk ilmu taranum tak ada. Ilmu taranum tidak wujud dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu taranum tidak masuk dalam ilmu-ilmu Quran. Kita ada ilmu mazhab, resam, tulisan Quran, kita ada ilmu tentang tafsir Quran, kita ada ilmu tentang penjelasan maksud Al-Quran sebagainya. Semua sekali ada. Tapi tak ada ilmu berkenaan dengan tajuk melagukan Quran tu dengan taranum. Tak wujud dalam mana-mana kitab. Buka dalam kitab pun tak ada. Baik. So dia kata salah semi'ah sita wa sab'in 376. Dia kata an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu bersabda ma adinallahu li syai'in, tidak ada orang izinkan untuk satu perkara, ma adinan nabiyyin hasan as-sauti, apa diizinkan untuk seorang nabi pada pengelokan suara. Yataranna bil Qur'ani yajharu bihi, yang dia melagukan dengan Quran tu dan juga menyaringkan akan bacaan tu. Dia tak ada apa yang akan izinkan pada suatu seumpama akan izinkan untuk seorang nabi hasan as-sauti yang elok suara, sedap, agar untuk dia benarkan yataranna bil Quran, untuk dia berlagu dengan Al-Quran dan menyaringkan dengan Al-Quran. Wa fi riwayatin ada riwayat lain ka'idnihi, seperti izin dia. Dan ini kat sini ma'adina. Ni ma'adina yang kedua ni.
tidaklah Allah Ta'ala mengizinkan sesuatu seperti dia kata keizinannya untuk Nabi elokkan suara. Nyatakan Nabi Quran untuk melakukan dengan Al-Quran. Ya jaharubi nyarikan. Di satu riwayat datang ka'idnihi. Maksudnya ma'adinallahu li syai'in ka'idnihi. Ka'idnihi seperti izinnya. Bagi tempat kedudukan apa ma'adina, apa yang dia izinkan. Sini apa utamalah mungkin tajuknya. Okey. So, kalau kita lihat sekejap okey. Dia kata Talsmiyah sahabat Sami 377 pula. Wan Abi Musa daripada Musa Al-Asy'ari qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam li Abi Musa kepada Abi Musa. Musa Al-Asy'ari terkenal antara para sahabat yang suara dia sedap, merdu. Bahkan kesemerduan suara dia tadi sahabat Nabi suka mendengar Quran daripada dia. Bahkan pernah dikata bila Nabi minta dia baca Quran, dia kata, adakah aku baca pada engkau Quran sedangkan ia turun pada engkau? Saya nak baca Quran daripada engkau. Dia kata kepada Nabi SAW. Nabi kata aku suka mendengarnya daripada orang lain. Jadi dia membaca Quran. Dan dia baca Quran tu sampaikan sedapnya suara dia dan juga berpadanan dengan ayat mana yang dibaca tu sampaikan Nabi menangis. Mengalir air mata. Menegangkan bacaan dia. Ini benda-benda yang kita panggil antara kelebihan antara berikan. Saya pernah jumpa ada seorang Allah Ta'ala. Dia kalau dia jadi imam, dia baca Quran, kita rasa sedih. Kita jadi hati kita sayu. Mungkin Allah Ta'ala mungkin dia banyak membaca Quran, kerap mengisi waktu dengan Quran sampai Allah Ta'ala berikan kemuliaan sedemikianlah. Dia kadang orang tu baca sedap, kita tak rasa pun nak nangis. Tapi ada orang yang baca Quran tu, kita dengar kita rasa nak menangis, rasa sedih, rasa sayu dalam hati kita. Itu contoh. Kadang-kadang manusia ni dipilih Allah Ta'ala untuk perkara demikian. Ala kulli hal, Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi kata apa? Nabi kata kepada dia, "Lau ra'aitani wa ana astami'u qira'atakal bahriyah." Kita kalau engkau lihat aku ketika aku mendengar bacaan kau malam tadi. Ya. Laqad utita mizmar min mazami ali Daud. Engkau telah diberikan mizmar seluruh daripada seluruh keluarga Daud. Okey, ini tentang tajuk masalah bukan menghalalkan muzik Ini bukan tepat dalil untuk adalah halal anak muzik. Bahkan dalam hadis ni sebenarnya dalil berkenaan dengan para sahabat berpegang apa saja yang dekat dengan dia, tak perlu menyusahkan diri. Jadi dia orang mudah untuk memahami. So, jadi dia orang tak ada memperdalamkan macam bincang apakah sulia tersebut. Pasal bagi mereka tahu ketika nak baca Quran ni kan, dia sepatutnya orang tu dia patut ada kesan berdiri ketika bacaan Quran. Baca Quran tu kena ada kesan berdiri manusia tu. Jadi Nabi kata engkau telah diberikan satu seruling daripada seruling keluarga Daud. Dan sedapnya akan suara engkau macam tu. Kunci dia. Jadi ini cara kita kata Nabi suka dengar Quran daripada orang lain. Abu Musa Al-Asy'ari adalah antara orang yang Nabi suka dengar Quran pada dia. Dan kemudian daripada Abdullah bin Muwaffal Al-Muzani. Abdullah bin Muwaffal Al-Muzani qala beliau berkata, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Fatihi fi masirin lahu. Telah baca Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu pada tahun penaklukan, tahun Amal Fatih. Itu tahun ke 9. Tahun ke-9 Hijrah. Mana Nabi sallallahu diberi Allah Taala kekuatan untuk menakluki Mekah. Dan Mekah asalnya memang berada di kawasan orang musyrik, tapi akhirnya ditakluk oleh umat Islam dan semua mula masuk Islam. Okey. Dia kata Nabi telah baca pada tahun penaklukan Mekah. Dia kata masih dalam satu perjalanan lahu bagi baginda. Bagi baginda yang dia kata Nabi baca surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Ala rahilati di atas kenderaan baginda. Warajja'a fi qira'ati, maka baginda raja'a mengalun-alunkan dalam bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak baca seperti straight dia ada alunan. Suara itu disedapkan dengan pembacaan Al-Quran. Qala Muawiyah tu berkata Muawiyah, "Lau anni akhafu an yajtami'a alayya an-nasu." Kalaulah aku tidak bimbangkan, kalau bukanlah aku bahawa aku bimbangkan orang ramai akan berkumpul kepada aku. Okay. Kalau anda tak bimbang tu, aku akan ceritakan. Lahakai berlaku qira'at tahu pasal aku akan
ceritakan kepada baginda akan aku cerita kepada kamu akan bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba nak tunjukkan balik, tapi oleh kerana dia rasakan bimbang, orang kumpul pada dia, tinggalkan apa yang Nabi ajar, sibuk dengan dia je. Asalkan dia pun relate kepada diri dia kepada ya, dia cuba dia bukan nak berlagak dengan bacaan Nabi itu yang dia tahu. Tapi dia takut kalau dia baca, orang semua akan berkerumun dekat dia. Kalau dia boleh ceritakan tentang apa cara Nabi baca Quran. Memang ada dalam hadis yang datang Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kana qiraatuhu sallam madan. Lalu bacaan Nabi sallam adalah panjang-panjang. Nabi akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada macam tu cara bacaan yang ada diriwayatkan daripada sebahagian para sahabat. Okey. So dia kata kalau tak bimbangkan, agar orang ramai berkumpul pada aku, sampai sekali tinggalkan apa sepatutnya, pasti aku ceritakan kepada kalian bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha 119, qala berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-mahiru bil Qur'ani, orang mahir dengan Quran. Mana bacaan dia tak silap orang mahir, bacaan dia sentiasa tepat dan betul. Orang mahir dengan Quran, terutama yang hafal Quran lah, dia kira mahir dengan Quran. Maka orang-orang ni as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang as-safarah, berwajah indah, al-kiram yang mulia, al-baik, al-bararah yang berkelakuan baik. Okey. Maksudnya orang yang baca Quran akan mahir, tengah malam bacaan dia diiringi para malaikat. Para malaikat akan mengiringi bacaan dia. Walladhi yaqra'ul Quran, dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u, dan dia tersasul-sasul, tergagap-gagap, fihi padanya, pada bacaan Al-Quran tu, wa huwa alaihi syaq, dan ia Quran tu ke atas dirinya adalah sukar, berat. Lahu ajran, untuk dia dua pahala. Jadi maksudnya, tapi bukan maksud jangan belajar Quran sampai pandai. Kerana orang kita suka pahala banyak, sampai lupa ini saranan untuk jangan berhenti belajar, berterusanlah belajar sampai pandai. Itu maksud dia. Kalau kita nak bersama para malaikat, lebih baik daripada kita duduk di tepi dalam keadaan tak sedar, tak tahu apa benda sebenarnya menyebabkan. Itu beza dia. Itu tak ada. Jangan kita ada perangai sedemikian lah. Kita kena belajar, bukannya kita cari gandaan pahala. Bergandakan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Ada soalan? Ada Ustaz, sekejap Ya. Okey, dia kata apa beza murattal? Okey, dia actually bacaan murattal ni sepatah-sepatah lah. Semiji-semiji. Tartil. Waratil Quran tartil, bacalah Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, bukan dengan laju. Dia actually ada bacaan hadar, bacaan hadar yang bacaan tu cepat. Bacaan yang musabaqah Quran tu, itu bukan bacaan tartil. Itu kan tartil. Bacaan tu macam saya kata tadi, bukan bacaan daripada cara Nabi SAW. Bahkan itu bacaan berdasar kepada konsep lagu yang diwujudkan oleh seorang ilmuwan daripada Iran, ahli muzik. So jadi sebab tu dia relate kan bacaan Quran tu kat sini ikut bacaan sekian, cara alunan itu dipanggil sebagai time musabaqah. Itu bukan tartil. Tartil ni adalah bacaan yang jelas. Macam kita sebutlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini sepatah. Dia bukan style baca macam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Bukan itu. Style dia bacaan dia kelang kabut.
Bukan macam tu juga. Dia baru ni ada kalau tak silap saya, Ustaz Fasan ada share tahun lepas saya berkenaan dengan bacaan. Ustaz tolong repeat, sesiapa baca Quran dengan baik diiringi malaikat. Malaikat iringi. Seperti yang Nabi sebut tentang al-mahir bil Quran, orang mahir bil Quran. Dalam hadis kita baca tadi kan. Yang Nabi baca ni, hadis ni. Al-mahir bil Quran, orang yang mahir bil Quran. Mana baca dia hafal Quran dari satu riwayat, dia hafal Quran dan dia baca Quran. So orang yang macam ni dia baca Quran, kesilapan dia sikit. Dia mudah untuk baca Quran. Okey. Orang yang baca Quran dan keadaan mahir, maka dia bersama as-safarah, malaikat berwajah indah, al-kiram mulia bararah. As-safaratil kiram bararah. Bersama malaikat yang berwajah indah, yang mulia lagi baik. Tapi orang yang baca Quran dalam keadaan tersangkut-sangkut, tergagap-gagap, sukar, dia sukar ke atas dirinya, maka untuk dia 2 pahala. Dapat 2 pahala di atas pahala bacaan, pahala kepayahan. Tapi still dia takkan sama tahap dengan orang yang baca Quran dengan mahir dan diiringi para malaikat. Malaikat akan iringi bacaan orang tersebut. Itu ada kat situ hadis yang terakhir. Okey. Jadi kalau kita contoh macam saya ingat bacaan apa yang agak laju tapi masih lagi disebut sebutan huruf tu betul. Macam ain, rin, tak ada kesilapan, ra, dal, Mishari Rasid Al-Afasi. Mishari Rasid Al-Afasi dia ada satu video kalau kat YouTube. Dia baca Quran macam tu Al-Baqarah dia tamatkan dalam masa 40 minit. 40 minit kot. Kalau kita baca style kita sepatah-sepatah tu kan, kita ambil masa dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dia boleh dia habiskan dalam masa yang sangat singkat. Tapi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim dzalikal kitab, dibaca straight laju. Itu kita kata yang yang biasa mungkin orang yang hafal Quran ulangan dia cara macam tu. Adapun ketika dia jadi imam dan sebagainya tak digalakkanlah macam tu. Jadi kalau dia nak mengulang untuk hafalan dia, itu cara ulangan bagi hafalan Al-Quran. Bagi orang yang hafal Quran, dia kadang ulangan tadi dia sepintas lalu. Dia tidaklah sepatah-sepatah macam kita buat. Itu beza. So, jadi murattal itu adalah maksud dia bacaan dengan perlahan-lahan, tidak gopoh laju, tidak lambat sangat. Itu cara dia murattal. Nak turunkan Quran kepada Nabi dan keadaan tartil. Dan keadaan tartil, bukan keadaan lain. Baik. Okay, soalan lain. So dia kalau tersekat-sekat dekat apa lain internet. Dan memang kita ada construction di sini. Okay, soalan lain. Boleh ke baca Quran dengan rumi Ustaz? Sebab saya susah nak halal Iqra. Okey, bacaan Quran dengan rumi tidak digalakkan langsung. Actually anda mungkin tersilap dari segi sebutan. Saya sarankan siapa-siapa yang payah baca Quran, dia download Quran itu secara audio. Kemudian dia ulang-ulang sebutan. Dia ada satu program app nama dia Tahfiz. Saya bagi dulu tajuk ni. Dia app yang untuk penghafalan Al-Quran. Di mana kalau kita kata apa? Okey, macam ni macam ni contohlah. Kalau kita kata kita ambil Khalil Qusari, kita ambil je kan. Ni contoh saya play kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Sekejap. Khalil Qusari ambil Muallim. Okey. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. Okey. Dia software ni. Nampak. Okey. Dia panggil Tahfizul Quran Karim. Dia software ni lebih baik daripada cara baca rumi tadi. Bahkan cara betul untuk hafal Quran ni, pasal kita nak sebutan. Kalau kita baca pakai tulisan rumi tu, kita akan hilang masalah zal dengan zai, dal dengan dad, ain dengan hamzah. So dia akan terganggu. Dan mendengar berulang kali itu lebih baik daripada kita baca secara rumi lah. Saranan saya download application Tahfizul Quran ni, ada free je. Cuma kita boleh baca, kita boleh ulang banyak kali, faham tak? Kita boleh bagi dia ulang pada kita banyak kali. Dan dengar 100 kali takkanlah tak ingat juga kan. Mesti kita kata boleh kita buat. Bahkan dia ada pilihan pembaca. Pembaca Quran tu kita boleh pilih nak siapa. Kita nak siapa baca Quran untuk kita. Kita baca tu kata saya ambil Ali Huzaifi kan. Contoh saya ambil N, saya tukar. Okey. Contoh repetition tu boleh buat sampai 1000 kali. Dia boleh 10, boleh 20, 30, 100, 1000 pun boleh. Kalaulah kita dengar 1000 kali takkan tak ingat. Tu bagi saya lah agak ni sikit. So kalau dia kata berbanding baca Quran dengan rumi, saya sarankan siapa yang tak boleh baca Quran dengan betul, elok, tak kena huruf, maka cuba download audio hafalan Quran dan dengar berkali-kali. Lepas tu ikut. Bahkan ada memang audio tadi boleh dipanggil sebagai audio untuk belajar. Audio untuk belajar. Sebutan macam tadi macam apa? Khalil Khosari tu dia ada yang muallim yang dia datang untuk yang dia mengajar, dan ada yang datang untuk lain lah, bacaan lain. So basic dan faham jadi bagi saya elok ambil hafalan tadi berdasar kepada dengar berbanding dengan baca tulisan. Okey? Biar ada soalan lain. Okey, tak ada Pada kelas tak ada Okey, tak ada, tak apa, alhamdulillah. Okey, sebutkan itu kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Okey, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.